Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke segmen Riak PC episod yang ke-11. Macam episod-episod sebelum ni, saya akan react kepada gaming setup yang dihantar kepada saya. Dan macam episod-episod sebelum ni, saya akan react kepada 3 gaming setup. Kita ada yang pertama, Afiq Stoner. Yang kedua, kita ada Faiz Azlan. Dan yang ketiga, kita ada Ted Eju. Kita tengok yang pertama dulu, iaitu Afiq Stoner. Afiq hantar kepada saya 7 gambar. Yang pertama yang anda boleh tengok sekarang warna biru. Setup dia macam bercampur baur. Dekat depan warna biru, dekat tengah dia punya all-in-one liquid cooler which is Thermalright. Dia punya Thermalright ni warna biru juga. Kemudian dia punya RAM, D40 punya RAM ni warna-warni sikit RGB. Dekat sini kita boleh nampak dia pakai motherboard dari ASRock Steel Legend. Dia punya graphic card pun dari ASRock juga, ASRock Radeon, maybe 6700 XT ataupun 6600 XT. Kemudian ini dia punya setup keseluruhan, which is ada banyak lagi dia boleh improve dari segi aesthetic tu supaya dia punya gaming setup ataupun cave dia tu nampak lagi menarik. Dia pakai dual setup monitor. Dekat sini kita boleh nampak dia pakai headset dari Razer, iaitu Razer Black Shark. Lepas tu dia pakai Razer Ornata untuk dia punya keyboard. Dia pakai Razer Death Adder untuk dia punya mouse. Casing, dia pakai casing legend dari Techwear, iaitu Techwear Alpha. Ini antara casing yang menaikkan nama Techwear dalam dunia PC gaming, lah. Casing ni dia bukan sahaja murah. Masa dia dikeluarkan, tak silap saya, harga dia dalam RM189 Malaysia untuk sebuah ATX punya case. Lepas tu dia dah datang lengkap dengan mesh dekat bahagian hadapan untuk pastikan airflow casing tu cantik lah. Dan kita pergi kepada gambar seterusnya. Ini gambar dari bahagian atas, dia pakai RGB punya mousepad tu. Lepas tu ini bahagian dalaman, ini bahagian tepi casing dia kalau dia pakai tempered glass. Nampak dia belum buka stiker tu. Caution, tempered glass handle with care. Dan lepas tu kita boleh nampak lagi, ini dia punya headset dan ini dia punya dalaman. Okey, Thermalright Frozen yang saya pernah review untuk dia punya liquid cooler. RAM D41 ataupun D40 dari XPG. Dan Techwear Alpha ni dia memang dah datang dengan satu kipas dekat bahagian belakang sebagai dia punya exhaust warna putih saja. Dekat depan dia tak datang dengan apa-apa. Sorry, saya silap tadi. Lepas tu ini dia punya mouse. Dia pakai Death Adder V2 kot. Saya pun tak pasti. Jom kita tengok dia punya spek secara detail. Assalamualaikum, bincang saya Afiq, student engineering welding. Engineering welding first time saya dengar. Semoga bincang sihat selalu, kacak dan semoga berjaya. Amin. Semoga saya terpilih untuk Riak PC untuk berkongsi ilmu. Maaf setup saya tema kurang kerana berada di rumah bujang dalam proses mengubah suai di bilik sendiri. Harap bagi pencerahan bla 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 bla. PC ni edit untuk AI, Adobe Illustrator, Photoshop, Premiere dan juga After Effects. Gaming dia main Dota 2, Valorant, GTA 5, Genshin Impact. Ini adalah full spec dia. Dia pakai Intel Core i7 11700KF. Prosesor yang tinggi. Cuma KF series ni kita panggil budget Lepas tu dan KF series ni dia kena ada graphic card baru dia boleh run. Kalau tak, PC anda tu bila anda turn on dia, anda tak akan nampak apa-apa display lah. Dia tak rosak, tapi memang di dalam prosesor tu tak ada graphic card langsung. Motherboard dia pakai ASRock Z590 Steel Legend. Wi-Fi dah ada built-in Wi-Fi. Dan RAM dia pakai SPG Spec-Street D41 32GB. Okey lah untuk penggunaan Adobe Premiere, Adobe Photoshop tadi tak ada masalah langsung. Lepas tu graphic card dia pakai Radeon 6600 XT Challenger ITX. Lepas tu SSD Dynabook, saya tak pasti SSD apa ni. Lepas tu Toshiba P300, antara hard disk yang banyak orang guna juga. All-in-one dia pakai Thermalright Frozen Magic EX yang saya review sebelum ni. Fan dia pakai Thermalright juga. Okay, nice. Saya tak pernah tahu tentang kewujudan fan ni. Lepas tu casing dia pakai Techwear Alpha TG Black ATX. Lepas tu power supply first player Steampunk 750W. Lepas tu peripheral AOC. Jom kita tengok dia punya peripheral. Monitor yang pertama dia pakai C32G2E yang saya review sebelum ni. Ini adalah VA panel. Saya rasa ini adalah monitor tu. Dan kalau lepas tu monitor second dia pakai AOC 27G2 which is IPS panel. So macam tak kena sangatlah dengan dia punya penggunaan tu. Sebab kalau anda nak kan image yang cantik, warna yang lawa, flavor yang best kan, anda kena pakai IPS monitor. So should be IPS monitor sebagai dia punya main monitor lah sepatutnya. Tapi depend kepada penggunaan tu sendiri. Kalau compare side by side, VA panel tu memang akan nampak kebiruan sikit walaupun kita punya setting tu sama. Webcam dia pakai J5 punya webcam. Saya tak pernah try juga, tapi ini 360 webcam, maksudnya kita boleh pusing dia.
maybe kadang-kadang dia nak stream ke atas, maybe kadang-kadang nak stream ke bawah, saya tak pasti. Lepas tu mouse dia pakai Razer ada V8 V2, lepas tu headset dia pakai Black Shark V2. Dia pun pernah review juga keyboard Razer Onata Chroma. Lepas tu speaker Gertech akan upgrade kepada Razer Nommo Chroma 2.0. Kerusi dia pakai Secret Lab, nanti akan sampai lah, tapi sekarang tak sampai lagi. Actually Razer Nommo Chrome saya tak berapa recommend anda beli. Kualiti audio dia sangat-sangat biasa. Bagi saya dia overrated lah dengan dia punya harga tu. Kalau nak beli Razer punya speaker, saya recommend anda beli Leviathan. Tapi bukan Leviathan mini Bluetooth tu, bukan, tapi Leviathan yang besar 7.1 tu. Sama tak silap saya dia dah keluar Razer Leviathan V2. Yang tu memang recommend, tapi harga dia memang sakit. Okey, kita pergi kepada setup yang kedua, iaitu Faiz Azlan. Faiz pun hantar kepada saya 7 gambar. Dekat sini ada 7 gambar, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 gambar. And dia punya setup ni sekali pandang memang cantik lah. Rasa macam sejuk mata memandang. Soft punya tema. Warna dia punya meja tu kayu. Lepas tu dia punya background belakang pun dia macam creamy sikit kan. Nice lah. And setup dia memang nampak minimalis habis. Dekat sini apa yang saya boleh cerita kepada anda, yang pertama dia pakai curve punya monitor dari Gigabyte. Ini memang ultra wide punya 34 inci. Dan dekat atas ni ada monitor light bar, maybe dari Basis. Dan dekat kiri ni ada satu monitor, macam anda boleh nampak sekarang, vertical monitor. Dia pakai monitor arm, that's why dia terapung, bukan hantu punya, tapi dia pakai monitor arm. And headset ni saya dah pernah review awal dulu. Ini adalah Audio Technica M40X. Lepas tu Royal Clutch RK berapa saya tak pasti, tapi ini adalah version form factor yang kecil. Dia pakai mouse yang paling saya suka, iaitu Razer Basilisk X Hyperspeed. Harga dalam RM149 Malaysia. Ini adalah wired, wireless and Bluetooth punya mouse. Dan casing dia pakai H510 dari NZXT. Ini dari bahagian tepi. So dekat dalam ni kita boleh nampak dia pakai NZXT punya all-in-one liquid cooler juga. RAM saya tak nampak dengan jelas lagi dekat sini. Dan dia ada satu joystick dekat atas ni. Lepas tu nampak katil dia dekat sini. Katil pun nampak guys. Cantik lah gambar bahagian atas ni. Top view memang boleh jual punya ni. Yang ni memang boleh jual punya. Ini lagi cantik lah sebab zoom kan. Ni kalau letak dekat mana-mana website yang boleh jual gambar, saya rasa laku ni. So ini setup dia lagi atas. Okay, ini setup dalaman PC dia. So dekat sini dah nampak RAM. Ini adalah clef keras. Lepas tu disebabkan H510 ni antara casing yang compact. Kalau anda nak guna setup ATX macam yang dia buat ni, akan nampak sendat gila. All-in-one liquid cooler mesti pasang ke hadapan kalau dia pakai radiator 240 macam ni. Saya suka dengan design dia, tapi kalau nak pasang dia macam leceh sikit lah. Ini setup dia kalau tutup lampu, which is kalau anda nak main dalam keadaan yang gelap, saya 100% recommend anda untuk beli monitor light bar ni untuk jaga kesihatan mata anda. Okay, jom kita tengok spesifikasi dia secara penuh. Assalamualaikum, bincang saya Faiz, 23 tahun dari Kelantan. Ke student architecture. Ini setup. So dia pakai Ryzen 5 3600. Antara prosesor yang saya recommend anda untuk beli, dia pakai Kraken X63. Saya tak pernah review, tapi should be quality dia okay. Dan motherboard dia pakai B550 Aorus Elite. Lepas tu RAM Clef Crush 16GB Zotac RTX 3070, SSD Corsair. Lepas tu hard disk dia pakai 2TB Seagate Barracuda, PSU FASP tak pastilah apa PSU yang dia guna ni. Lepas tu casing H510 red black. Dan black tu anda boleh nampak dekat dia punya ni, dia punya tulang ni ada warna merah. Lepas tu monitor yang pertama dia pakai Gigabyte G34. Ini adalah ultra wide monitor WQHD. So dia pakai 2K monitor untuk gaming, which is bagi saya memang kena lah dengan dia punya spesifikasi. Ryzen 5 3600 dengan RTX 3070 boleh run kebanyakan game 2K dengan sangat bagus. Even untuk sesetengah game, kalau anda nak main dengan 4K resolution pun tak ada masalah. Spek dia ni memang mantap habis lah. Lepas tu monitor kedua dia pakai Samsung LF24T350. Monitor lamp dia pakai Basis. Keyboard dia pakai Royal Clutch RK87. Okay, ini adalah RK87. Tapi keycap ni saya rasa dia pakai custom keycap lah. Lepas tu mouse dia pakai Razer Basilisk X. Lepas tu headphone Audio Technica ATH M40X. Kalau anda tanya saya kualiti M40X ni macam mana, saya dah tak boleh nak cerita kepada anda. Saya review dia lama gila masa mula-mula saya masuk ke dalam studio ni. Kualiti, dan dari situ saya dah banyak improve dari segi audio. Maksudnya saya punya knowledge
Malaysia dari segi audio pun dah banyak gila. So saya tak berani nak recommend, nak cerita apa tentang Audio Technica, dah lama gila kot. Gaming chair dia pakai TT Racing Surge Stealth dan tabletop solid rubber wood. Ini dari IKEA lah kot. Dan drawer IKEA mic dekat tepi ni. Nama IG dia Faiz Fatihah. Siapakah Fatihah? Okey, kita pergi kepada setup yang terakhir, iaitu Ted Edu. Ted Edu dia hantar kepada saya banyak gila gambar, tapi dalam banyak-banyak setup yang saya react untuk hari ni, ini yang paling cantik lah. Walaupun dia ada campuran warna, anda boleh nampak dia punya dinding berwarna hijau dan dia punya meja hitam, tapi disebabkan mousepad yang dia pakai pun warna coklat, dia jadi macam satu tema hutan macam tu. Masuk lah bagi saya. Nampak ada daun-daun dekat tepi ni kan. So dekat sini first kali yang saya nampak ialah dia punya mikrofon. Dia pakai mikrofon yang agak famous dalam dunia riak PC dekat channel YouTube Mona Lisa, iaitu Fentech Leviosa dekat sini. Dan dia pakai laptop. So screen ni dari laptop dia ke? Tak apa, kita tolak tepi dulu. Laptop yang dia guna ni ialah Asus Zephyrus. Ini antara laptop idaman saya juga, cuma dia punya thermal tu agak kurang panas. Berlaku banyak thermal bottleneck sebenarnya untuk Asus Zephyrus ni. Dan dia pakai monitor arm, tapi ada juga monitor stand dekat sini. Maybe monitor stand ni dia guna untuk letakkan barang macam keyboard dia masuk ke dalam, supaya dia punya setup tu nampak kemas dan dia boleh guna untuk kerja-kerja lain. Lepas tu ada alarm clock yang sangat famous dalam dunia PC gaming. Harga dia pun tak sampai RM20 Malaysia. Ada satu figura dekat sini, kalau pakai pedang macam ni nampak macam Law dari One Piece, tak pasti lagi. Lepas tu ada monitor light bar dekat sini. Lepas tu okey, dia punya kerusi dari Gaming Freak, AVF Gaming Freak. Ada gimbal dari DJI dan ada satu GoPro Hero 4. Alright, seterusnya ini dari gambaran hadapan dia. Dia punya keyboard saya masih clueless. Dia pakai keyboard apa saya tak pasti. Lepas tu ada 2 biji mouse. Saya tak pasti juga kenapa ada 2 biji mouse dekat sini. Lepas tu keyboard dia masih clueless. Saya tak pastilah keyboard dia pakai keyboard apa. Ini bahagian atas sama cantik dengan yang tadi. Ada earbuds dari Samsung dekat sini. Ada dia punya kereta, minat-minat kereta dekat sini. Yap, memang Law lah. Ada gambar Kumar dekat sini kan. Ini memang Law punya. Headset dia pakai Edifier W8000T, tak silap saya pernah guna headset ni, which is audio wise okay, cuma kalau nak guna untuk gaming saya tak berapa recommend. Dan ini dia punya headset stand, kayu punya headset stand lah. Dan casing dia pakai Fractal Design punya casing ke ataupun Techwear Omni, tak pasti lagi. Dan dekat sini dia pakai RAM adalah dari ADATA XPG D50 yang saya guna. Dia pakai graphic card dari Asus ROG dan dia punya cooler adalah Dark Flash. Cuma model apa saya tak pasti juga. Dan dia punya cooler, dia punya PSU ni dari Aigo punya PSU, Astro Steel Legend punya motherboard. Okey, seterusnya dia pun hantar. Okey, ini dia punya SSD, which is SSD dia dari Gigabyte Technologies. Dan ini dia punya mouse, satu AVF punya mouse, satu lagi dari Onikuma kot. Logo macam tu, tapi saya tak pasti lagi. Videco punya docking, hard disk docking. Dekat sini depan ni pun ada dia punya SD card boleh masuk. Lepas tu USB 3.0. Lepas tu ini Law punya. One Piece berada di satu level climax untuk dia punya anime dan juga dia punya manga sekarang. Siapa-siapa yang layan One Piece lah. So ini dia punya laptop. Okay, saya baru perasan dia ada PC and dia ada laptop. Okay, so dekat bawah ni so PC dia ada dekat bawah ni, laptop dekat atas. So maksudnya monitor dia ni bukan dikeluarkan, display monitor bukan dikeluarkan dari dia punya laptop lah, dikeluarkan dari dia punya PC. Lepas tu lagi ini dia punya setup. Ini antara yang mahal lah, Zephyrus yang tertinggi sebab dia ada anime pixel dekat belakang ni. Jom kita tengok dia punya spesifikasi secara penuh. Yang pertama, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ni nama dia Apis. Bukan Ted Edu nama dia Apis, cuma email dia Ted Edu lah. Menetap di Selayang, kerja dekat KL. Saya setup build ni pada PKP 1. Harga agak keras masa PKP 1. Ambil masa beli barang sikit demi sikit. Beli dekat Shopee supaya dapat diskaun dan free shipping kat Shopee. Okay, pasang sendirilah maksudnya ni. Settle dengan RM3,000 Malaysia. Murah juga untuk PKP pertama. Harga barang komputer agak keras, tapi dia dapat setup dengan RM3,000 Malaysia. Tak pasti termasuk dengan monitor ataupun tak, tapi quite good lah. Kita tengok spesifikasi dia secara detail, apa prosesor yang diguna dan sebagainya. Lepas tu upgrade beberapa item dan
target nak upgrade RTX 3060 jika berkemampuan? Boleh ke bagi range harga? Okey, untuk grafik card sekarang 1650, GTX 1650 range harga dia sekitar 1000 hingga 1300, RTX 3050 dari 1500 ke 1800, GTX 1660 Super yang ni menarik, harga dia dari 1700, tak silap saya brand PNY memang best, sampai 2400. GTX 1660 tadi Super, tadi yang lagi power dari 1660 ni, 1660 harga dia mahal sikit, 1800 hingga 1400. RTX 3060 should be around 2000 hingga 2800 lah. Kalau saya go for GTX 1660 Super pun dah tak ada masalah. Cari brand PNY, memang murah lah. PC digunakan untuk kerja-kerja architecture, SketchUp, AutoCAD, Photoshop, AI, video editing, light gaming, mostly main game Command and Conquer. Oh, rare gila. Ni memang umur-umur sama dengan saya ni. 34, 36, 38 macam tu lah. Daily driver guna Asus ROG Zephyrus G14, Ryzen 9 4900HS dengan RTX 2060. Kerja-kerja office, mobility. Terima kasih sebab sudi meriakkan PC semua. Okey, spesifikasi PC penuh dia ada pakai Ryzen 5 2600X, which is masa PKP 1 tu harga dia sekitar 700 lah, 600-700 macam tu. Ini antara prosesor yang saya sangat recommend anda untuk beli masa PKP yang pertama. Kalau sekarang maybe ada Ryzen 5 3600 lah. Lepas tu cooler dia pakai iGo, Dark Flash, Dark Air. Saya tak pernah try juga yang ni. RAM SPG Spectrix D50, GPU ROG Strix GTX 1650. Okey sangat-sangat kalau nak upgrade ke 1660 lah. Dan dekat sini saya pun nampak dia macam tak ada loyalty dari segi brand tu. Maksudnya dia campur-campur brand. Motherboard dia pakai ASRock dan grafik card dia pakai Asus ROG. So kalau nak pakai grafik card PNY pun tak ada masalah lah. Lepas tu gigabyte SSD, gigabyte hard disk, ada 3 biji hard disk ni. Satu 3.5 inci si Barracuda, yang kedua 2.5 inci. Oh okey. Ini adalah saiz hard disk laptop Oh, dia ambil dari ROG G17. Oh, dekat sini nampak dia macam loyal kepada Asus punya laptop. Tapi dekat campuran motherboard tadi dia tak loyal sangat. Hard disk 3 dia pakai Toshiba. Ini adalah hard disk yang boleh dikatakan ramai orang guna. Dia connect dengan Videco tadi, docking tadi. Ini Videco punya. Ada banyak brand yang saya recommend kalau nak cari docking ni. Videco antara salah satu lah. Orico pun okey. PSU dia pakai Segotap. Oh, bukan iGo tapi Segotap. Lepas tu dia pakai sleeve, iGo sleeve. Warna dia pakai warna merah, warna orange orange white. Okey, case dia pakai TechWare Forge M Omni, bukan Fractal. Okey, dia punya peripheral. Jom kita tengok peripheral dia. Yang pertama dia pakai Dell IPS. Dekat depan ni Dell IPS ada 75Hz dan ini adalah 24 inci AOC 75Hz juga. Monitor ARM yang pertama ni dia pakai Nobio F80, yang kedua ni Cina Mari. Keyboard satu yang ni, oh dia pakai Aegis AK33. Saya tak pastilah, saya tak pernah tengok Keyboard 2 dia pakai Logitech K480 Bluetooth. Mouse Gaming Freak FX S1. Oh no wonder lah, sebab dia ada banyak keyboard, banyak mouse, no wonder dia pakai monitor stand. Mouse pertama dia pakai Gaming Freak FX S1. Saya tak pernah review tapi dia bagi tahu dekat sini best Lepas tu mouse 2 Onikuma CW906 wireless. Murah tapi dia kata Gaming Freak lagi bagus. Mouse 3 Repu MT505 wireless, guna untuk laptop dia G14 tu. Speaker Sonic Gear Audio Box U15, saya tak pernah try juga. U15 lah, 150. Headset 1 Edifier 8000 W8000 macam saya bagi tahu tadi. Sound dia memang sedap tapi nak guna untuk gaming tu tak. Headset 2 MSI. Tapi menarik dia beli laptop Asus ROG tapi dia dapat headset MSI. Rare. Earbud satu dia pakai Samsung Galaxy Buds. Dekat sini ada nampak dekat sini ada Samsung Galaxy Buds. Yang kedua dia pakai Xiaomi Buds tapi tak ada dekat sini. Phone holder magnetic phone mount, saya tak nampak sebenarnya, but it's okay. Lepas tu mic Leviosa. So dekat sini not Leviosa, Leviosa. Lightbar dia pakai Basis sama dengan tadi. KVM connector unlink. Lepas tu ada Desk 800 dia punya mousepad tu. Cuma ada satu benda yang menarik dekat sini, which is dia pakai KVM. KVM ni saya rasa karakter yang pertama kalinya muncul dekat channel YouTube Mona Lisa. KVM adalah satu alat yang mana kita guna dia untuk macam satu PC tapi kita boleh keluarkan virtual desktop dengan sangat banyak. Maksudnya satu PC tu kita boleh ada 2 set mouse keyboard ataupun 3 set mouse keyboard, kita boleh kongsikan dengan banyak-banyak lah. Jadi kita tak perlu ada banyak hard disk, kita tak perlu ada banyak monitor, kita tak perlu ada banyak keyboard, kita just perlu ada banyak keyboard mouse dan orang
korang boleh guna banyak dekat satu PC tu sahaja. Nanti saya cerita dengan lebih detail tentang KVM ni pada masa akan datang. Itu sahaja dari saya. Kalau anda berminat untuk join segmen Riak PC ni, anda boleh follow instruction yang saya tulis dalam ruangan description box below. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.